Zakir dan ahli jamaah, semua muslimin, muslimat tak ada ya. Muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita sama-sama menaikkan solat berjamaah. Nampaknya kurang sikit pasal masing-masing cuti hari raya. Ya tak? Ya ke? Kuliah ke rumah-rumah ya. Ya, alhamdulillah. Kita dapat kuliah kat sini, dapat menaikkan solat maghrib berjamaah. Syukur alhamdulillah. Selepas tu kita insya-Allah kita menaikkan solat isyak berjamaah sebagaimana dijanjikan. Sesiapa menaikkan solat isyak berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam. Dan alhamdulillah kita dapat antara menunggu waktu ke waktu, jadi diistilahkan taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah. Dan kita duduk di majlis ilmu. Siapa duduk dalam majlis ilmu ibarat dia duduk di taman-taman syurga. Tak perlu lagi kita nak berebut-rebut raudah di Madinah. Dapat kita berebutlah raudah kita kat sini. Pasal oleh kerana majlis ilmu juga diistilahkan macam kita duduk di taman-taman syurga. Taman syurga itu adalah raudah. Ya. Okey. Alhamdulillah kita yang terakhir pada 27 bulan 1 yang lepas sampai ke muka surat 172. 172 hari ini kita nak sambung lafaz kunut yang lain. Yang lepas kita lafaz kunut tambahan dan sebagainya. Kunut-kunut macam-macam kunut. Dan ini lafaz kunut yang lain. Ada kunut pendek pun ada ni. Kat sini. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita, yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Dan kepada Allah yarhamah isteri saya Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lafaz kunut yang lain. Lafaz kunut yang lain. Soalan. Adakah kunut dikira melalui lafaz ini sahaja? Maksudnya lafaz-lafaz yang telah lepas tu sahaja. Ya, jawapan. Seeloknya kita melihat kepada pandangan para ulama dalam perkara ini. Pengarang kitab Al-Majmu' juzuk yang ketiga halaman 477 menghuraikan permasalahan ini dengan berkata, ada dua pendapat. Pendapat sahih lagi masyhur yang diputuskan oleh jumhur ulama mazhab Syafi'i. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, seluruh ulama yang bermazhab Syafi'i, bahawa kunut tidak tertentu pada kalimah-kalimah ini sahaja. Bahkan tetap dikira dengan semua jenis doa. Jadi dalam kunut itu juga kita boleh berbuat apa doa sekalipun. Ya. Jadi jenis-jenis doa. Tapi dalam kunut tu, saya rasa yang lepas kita telah jelaskan.
Ada kalanya kalau tuan-tuan tengok ketika kita baca, apa tang mana dia? Wa barik contoh muka surat 71. Wa barik wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Selalu kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu kita baca slow kan. Maksudnya kita tak aminkan. Iman baca, kita pun sepatutnya kita membaca sama. Pasal itu bukan doa. Yang itu diistilahkan sana'ah. Sana'ah ini dia puji-pujian. Puji-pujian jadi elok kita sama-sama memuji. Tapi kalau kita aminkan bukan pada tempatnya. Adakah membatalkan? Tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Tapi maksudnya kita aminkan bukan pada tempatnya. Dan kita tidak perlu kita aminkan. Oleh kerana itu bukan doa. Itu adalah puji-pujian. Yang doa sampai mana? Babarik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Itu tadi doa. Lepas tu wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu nanti tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka. Itu baru doa semula. Astaghfiruka ataupun kalau imam baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Okey. Itu salah satu doa. Dan boleh juga macam sekarang ada ketika dalam keadaan wabak ni ada kan kunut nazilah. Itu semua adalah doa. Dalam kunut nazilah doa oleh kerana kita memohon. Kita memohon. Jadi keseluruhan dalam kunut nazilah adalah doa. Cuma yang kat situ yang tak ada ni apa? Itu adalah puji-pujian fa innaka taqdi wa la yuqda, itu adalah puji-pujian, ya. Okey. Okey. Perkara pendapat sahih lagi masyhur yang diputuskan oleh jumhur ulama mazhab Syafi'i bahawa kunut tidak tertentu pada kalimah ini sahaja, bahawa bahkan tetap dikira dengan semua jenis doa. Semua jenis doa itu boleh digunakan dalam kunut, ya. Hanya ditentukan dengan kalimah-kalimah ini sama seperti kalimah pada tasyahud. Kalimah tasyahud pun juga macam itu juga, ya. Tasyahud yang benar rukun sampai mengucap dua kalimah syahadah tu, ya, asyhadu alla ilaha illallah dan selawat, itu rukun. Yang lain tambahan doa yang lain itu adalah doa. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni na'udzubika minal barasi pun boleh kita itu pun buat dalam tahiyat tadi, sama ada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Biasa tahiyat awal ni pendek sahajalah, ya, sekadar selawat saja, sekadar sampai selawat saja, ya. Okey. Pengarang kitab Al-Hawi berkata, kunut juga dikira dengan doa yang mazhur, diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mazhur jika seseorang membaca ayat Al-Quran yang merupakan doa atau menyerupai doa seperti ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka tetap dikira sebagai doa. Pasal macam ketika dalam perangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut selama 4 bulan. 4 bulan ke 3 bulan lah, tak silap saya, antara 4 ke 3 itu. Tetapi yang sebulan awal dia
keseluruhan waktu dia baca kunut. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh baca kunut. Tapi di bulan akhir, 3 bulan akhir ataupun 2 bulan akhir, itu nanti saya kumpulkan semula, tapi hanya 3-4 bulan atau 3 bulan. Tapi yang sebulan tu setiap waktu. Nah, yang lain tu adalah dibaca kunut hanya waktu subuh sahaja. Satu. Yang keduanya, baca kunut ketika selepas solat witir. Solat sunat witir. Itu Rasulullah baca kunut. Okey. Jadi kita ni solat sunat witir baca ketika Ramadan aja. Ya tak? Solat witir yang selalu kita buat witir, buat tak? Tak ada. Ya tak? Kebanyakan tak ada. Witir-witir aja. Itu pun kalau yang buat pun. Tapi banyak yang tak ada buat pun. Ya. Ya? Boleh. Boleh buat kunut, berdoa kunut di akhir tadi. Dekat akhir. Ya. Tapi pasal itu, kita kat sini itu pun ambil bulan Ramadan 15 malam 16. Nah, tapi di Mekah, siapa dah pernah puasa bulan Ramadan di Mekah? Awal Ramadan, nah, Mekah Madinah dah baca kunut dah. Awal Ramadan. Ya. Lepas solat witir, baca kunut. Okey. Pasal disarankan oleh Rasulullah baca kunut selepas solat sunat witir. Okay. Tapi kalau kita nak buat nanti takut menyalahi, ya tak? Jadi kita ikut arahan apa? Arahan yang berkuasa. Kata Jabatan Agama mengarahkan gini, ginilah. Yang kita mandai-mandai dikhawatiri nanti ada orang yang tak faham. Apa dia ada orang yang tak faham, mulalah dikatakan yang bukan-bukan. Ya, oh madrasah, suasana kondominium dia kata. Oh, tiap-tiap hari baca kunut dah gitu. Sudah. Siapa pengurusinya? Sudah. Kena pula pengurusinya dah. Okey. Jadi oleh itu biarlah kita ikut. Kata. Kalau kita nak baca kunut misalnya tu ketika kita solat bersendirian lah. Solat witir bersendirian kan. Maka kita solat sunat witir adalah ganjil. Yang sama ada 3 rakaat atau 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Itulah. Tapi yang dinamakan witir itu adalah 1 tu saja. Pasal tu di 2 rakaat yang awal dia tidak diistilahkan usolli sunatal witri rakaatain, bukan. Usolli sunatal muqaddimatil witri. Muqaddimatil witri. Ada setengah. Ada siapa saya baca dalam apa tu? Bukan muqaddimah. Apa lupa tu. Tetapi kitab yang saya ada mengatakan muqaddimatil witri. Ini kitab lama, kitab kuning dulu. Jadi muqaddimah witir. Lepas tu barulah kita dinamakan usolli sunatal witri rakaatan. Itu saja aku solat witir 1 rakaat. Itu dia. Ya, itu yang dinamakan witir tadi. Jadi disarankan biar kita buat 2 salam. Ya, disarankan. Buat 3 salam boleh tak? Boleh. Buat 3 salam, tapi lazimnya Rasulullah buat 2 salam. 2, 1 itu kan. Ya, nak buat 3 salam sekali boleh. Bukan tak boleh. Ada setengahnya buat macam dulu tempat surah saya bulan Ramadan buat 3 rakaat 1 salam. Bermakna akhir. Ada. Tapi sebenarnya afdalnya kita buat 2 salam. Rakaat kedua dan rakaat ketiga yang apa tadi. Okey, buat salam. Okay. Begitu juga macam solat sunat ba'diyah isya. Siapa melakukan solat sunat ba'diyah isya 4 rakaat, dia seolah-olah dapat fadilat sebagaimana terdapat malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam Lailatul Qadar tu berapa? Kalau kita dapat Lailatul Qadar, seolah-olah kita bersolat
1000 bulan. Ya tak? 1000 bulan kita tadi. Jadi, tapi kita tak faham. Kadang-kadang dia tak nak menunjukkan solat sunat badiah tu tadi. Tetapi sunat-sunat badiah yang 4 rakaat, ini tidak boleh menyerupai solat isyak. Contohnya, 4 rakaat buat 2 salam, tak boleh. Maafkan saya. 4 rakaat 2 salam boleh. Tetapi tak, kalau nak buat 2 rakaat, 4 rakaat sekaligus 1 salam, tak boleh buat tahiyat awal. Kan? Jangan buat tahiyat awal. Kalau tahiyat awal menyerupai solat isyak namanya. Ya, jadi itu baca solat rakaat pertama bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Mudah sebenarnya. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, rakaat ketiga baca Fatihah saja. Rakaat 4 baca Fatihah saja. Kalau nak baca surah, boleh yang pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Ya. Tapi lazimnya ya sebagai yang saya amalkanlah, cuma rakaat yang ketiga, 4 tu saya baca Fatihah je, itu rukun. Ya. Surat tu kalau di kelapangan bacalah tu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Pasal pahala dia besar. Sebagaimana kita dapat malam Lailatul Qadar. Tak perlu kita malam Lailatul Qadar besok tengoklah, masing-masing nak sengkang mata. Yang sekarang yang nak dapat ganjaran pahala sebagaimana malam Lailatul Qadar pun kita tak nak. Yang mudah. Tak? Yang mudah. Kalau besok kita nak jaga malam lah, itu ni. Tak apa, bukan salah. Boleh. Maksud saya ni apa? Yang mudah kita tak lakukan. Yang senang, yang susah-susah, kita terburu-buru. Itu memang biasalah kita ni. Ya. Kalau percuma tu memang mudah sangat. Ya, kita abaikan. Tapi kalau kena bayar tu memang kita bersungguh-sungguh. Ya. Contoh. Okey. Ibaratnya kita percuma lah. Okay. Okey. Pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilah tu. Okey, juzuk yang pertama. Ini ada 12 juzuk di kitab ni. Halaman 819 pula mengatakan bahawa kunut dikira sah dengan apa jua bentuk doa selain daripada bentuk yang sedia ada. Boleh. Apa-apa? Tuan-tuan ketika baca kunut, macam baca doa waktu sembahyang, ya, pun boleh juga sebab solat. Pasal itu doa, kita memohon. Yang tak boleh tu kita baca dalam bahasa Melayu je lah, tak boleh. Ya. Nanti Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, ya Tuhanku. Mahamu tak boleh. Itu kena dalam bahasa Arab. Pasal itu dalam solat hajat biasanya disarankan solat hajat, selepas solat hajat, kalau kita ketika dalam solat hajat, sujud yang akhir itu adalah kita untuk berdoa kan. Tapi kalau kita berdoa, bahasa Melayu dalam hati, boleh. Tadi dilafalkan tak boleh. Pasal akan membatalkan solat kita. Tapi kalau kita dapat dalam bahasa Arab, silakan. Boleh kita sebut dalam bahasa Arab. Ketiga dalam sujud tadi. Pasal itu kebanyakan alim ulama mengatakan surat apa? Ketika tahiyat akhir bagi salam, ya. Lepas bagi salam sujud semula. Lepas sujud semula baca tasbih, baca selawat atas Nabi. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah 10 tu tadi. Baru kita memohon dalam bahasa kita boleh. Sebab kita dah keluar daripada solat tadi. Itu tujuannya. Kita salam dulu tadi. Supaya tidak merosakkan solat kita.
Baru kat situ nanti, baru kita memohon. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Ya tak? Contoh. Demi untuk memudahkan aku beramal ibadah padamu, ya Allah. Malah murah rezeki, memudahkan amal ibadah. Macam-macam kita boleh buat. Nak buat surau tadi, ya, akan datang, ya tak? Kita derma, berapa yang kita, banyak yang kita boleh. Derma anak yatim dan sebagainya. Itu amal ibadah segala-galanya. Pasal itu, kita memohon, bukan salah kita memohon murah rezeki. Tak salah. Dengan alasan untuk memudahkan kita beramal ibadah dan untuk jalan untuk kita menunaikan amal ibadah. Memudahkan kita amal ibadah kita. Ya. Pasal ada duit senang buat amal ibadah kan. Ada rezeki. Nak pergi umrah. Nak pergi apa. Semuanya. Pasal itu. Kata ada pepatah Arab mengata. Man arada dunia fa'ani bilmi wa man arada man arada dunya fa'ani bilmi wa man arada akhirata fa'ani bilmi wa man arada huma fa'ani bilmi. Nakkan dunia, cari ilmu dunia, nakkan akhirat, cari ilmu akhirat, nakkan kedua-dua, carilah kedua-duanya. Memang dia suruh. Pasal itu juga ada yang mengatakan mencarilah ilmu seolah-olah kita akan mati besok hari. Berusaha sungguh-sungguh carilah rezeki seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Contoh, ya, itulah ibaratnya. Jadi apabila kalau kita tumpukan saja, pasal tu selalu kalau minta maaf lah sini kumpulan tabligh, saya minta maaf ya. Pasal saya pun masih kumpulan tabligh lagi. Saya tak keluar daripada tabligh. Dari dulu sejak bujang sampai sekarang saya hormati orang tabligh. Cuma kadang-kadang yang saya tak apabila dia dah masuk tabligh, kadang-kadang gaji besar-besar dia letak jawatan demi untuk nak berhijrah keluar 41 hari. Itu sunat. Yang kita rezeki yang ada ini, yang itu kita wajib. Kalau kita dah tak kerja, mana nak dapat duit? Ya tak? Mana nak kita beramal ibadah sempurna? Dah. Sekurang-kurang kita dapat membantu anak-anak yatim. Duit, gaji besar. Pasal itu, siapa? Allah yarham. Siapa? Yang Indonesia mati kena COVID tu. Ulama Indonesia. Yang Arab tu, selain Arab. Siapa lupa saya tu, nama dia. Yang ada dulu sana, dia kena meninggal sebab COVID. Dia tidak membayar zakat. Sebab apa? Duit dia habis gitu aja. Bermakna tak ada yang tersimpan. Pasal zakat ini yang tersimpan sebanyak sekian-sekian, lepas tu dengan hayatnya setahun sekurang-kurangnya. Ya, jadi duit dia pula tu. Pasal tu dia kata tak bayar zakat. Dapat duit infakkan, dapat duit infakkan, dapat duit infakkan gitu. Jadi itu dia tak bayar zakat. Adakah salah? Tak salah. Pasal memang tidak mencukupi untuk yang kita untuk menunaikan zakat dan sebagainya. Siapa Habib dia kan? Ya? Habib? Ayu? Ya, Ali Jabir. Habib Ali Jabir. Dia gitu. Okey. Dia lahir di Madinah tu. Nah, sekarang yang memerhati adik dia kan. Adik dia. Muka pun hampir macam dia. Okey. Itulah dia. Jadi oleh itu, yang makan gaji terus makan gaji. Amal ibadah jangan tinggalkan. Berusaha cari. Ya. Dunia dan berusaha untuk cari akhirat. Bukan bermakna kita nak duduk kat masjid saja, duduk kat surau. Duit tak nak tak nak cari, ya tak? Nak tunggu aja ada rezeki. Kalau tak usaha, mana rezeki nak datang? Tu. Jadi oleh itu, kita kedua-duanya kita nak. Okay? Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Baru sempurna hidup kita. Okay. InsyaAllah. Macam saya dulu belajar, waktu saya belajar, bantuan Baitul Mal hanya RM20 sebulan. Dapat RM20 sebulan. Jadi,
Saya terpaksa ambil upah panjat pokok kelapa. Bukan panjat kelapa ya, panjat pokok kelapa. Kalau panjat pokok kelapa lain caranya. Ya. Ini dia. Panjat pokok kelapa. Kalau tinggi dapat 10 biji, 3 biji upahnya. Kalau rendah dapat 10 biji, 2 biji upah dia. Itulah. Tapi masa itu 10 sen satu biji kelapa, besar dah. Ada? Tu. Okey. Saya usaha. Kemudian kebun orang yang agak semak, saya bersihkan, saya pun minta izin tuannya, saya tanam pokok pisang. Hasil bagi 2. Usaha. Kena usaha. Tapi Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah Allah bagi saya susah payah dulu. Fakir miskin dulu. Alhamdulillah. Saya apa? Pasal merasa kesenangan sekarang. Cuba kalau yang apa? Yang senang dari awal, mana rasa? Okey. Pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilah tu juzuk pertama halaman 815 pula mengatakan bahawa kunut dikira sah dengan apa jua bentuk doa. Okey? Selain daripada bentuk yang sedia ada. Kunut termasuklah semua jenis zikir yang merangkumi doa dan pujian. Seperti Allahumma gfirli ya ghafur. Ini doa kunut pendek. Pasal dulu, mula-mula COVID dulu, yang mula-mula dibenarkan apa? Solat berjamaah di masjid ataupun di surau, imam disarankan baca pendek-pendek. Ya dah. Pada surah pendek-pendek, doa pendek-pendek. Salam terus balik, tak boleh campur je. Masa ketika itulah saya bahas ni. Kunut aja. Dah rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lepas tu, Allahumma ghfir lana ya ghafur. Dah. Terus Allahu Akbar. Terus rukuk. Sujud. Dah. Boleh. Macam tuan-tuan kata, waktu subuh 6 lebih, nak pergi kerja cepat. Ya, solat kata-kata tu. Boleh. Baca. Ketika apa solat di rumah tadi, nak cepat kan? Allahumma ghfirli ya ghafur. Tu kalau sendiri. Kalau imam Allahumma ghfir lana. Ya, okey. Maksudnya, ya Allah, ampunilah daku, wahai Tuhan yang maha pengampun. Cukup. Dalam doa di atas, kata-kata ighfirli ialah doa. Manakala ya ghafur pula ialah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa warhamni ya rahim. Okey. Warhamni ya rahim maksudnya dan rahmatilah aku, wahai Tuhan yang maha yang merahmati. Maksudnya ya rahim itu adalah pujian pada Allah. Yang atas tadi, ya ghafur, itu pujian pada Allah. Yang dikatakan, Allahumma gfirli, itu pujian tadi. Dan yang bawah ni, warhamni, itu sebagai doa, ya rahim, adalah sebagai pujian pada Allah. Okay. Waltuf bi ya latif pun boleh. Maksudnya, dan berlemah lembutlah denganku, wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Bermakna itu doa dan begitu juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kedua-dua jenis doa ini mengandungi permohonan dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kadang-kadang doa kunut yang biasa kita baca tu orang tak faham, ya. Ketika dalam pujian pun dia ikut amin amin. Apabila imam tak kuat baca, dia pun tak baca. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Dan ada persoalan kenapa tak baca kuat dia dah. Dia tak nak aminkan. Pasal itu tidak perlu diaminkan oleh kerana sebagai puji-pujian. Jadi kita boleh memuji sekali sama. Okey. Warhamni dan apa? Waltufbi. Berbentuk permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rahim dan Ya Latif pula ialah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam Fatihah. Fatihah itu pun ada memohon dan ada puji-pujian. Ada dalam Fatihah itu. Sebahagian di awalnya adalah memohon. Di akhirnya adalah puji-pujian. Okay. Namun ucapan yang lebih utama ialah Allahumma hdini. Maksudnya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Itu berdoa. Ya, itu doa. Pasal kita memohon kepada Allah supaya beri petunjuk kepadaku. Contohnya. Okay. Selawat dan salam dalam kunut. Selawat dan salam dalam kunut. Soalan, adakah kunut sunat diakhiri dengan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda? Okey, jawapannya. Bagi permasalahan selawat, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juzuk ketiga halaman 476 berkata, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat sahih lagi masyhur dan diputuskan oleh pengarang Al-Syirazi iaitu dan jumhur ulama mazhab Syafi'i ialah perbuatan tersebut adalah sunat. Perbuatan tersebut adalah sunat. Maksudnya kita sudahi doa itu dengan salam, selawat, ya, selawat dan salam itu adalah sunat. Memang itu ada adab berdoa. Ada adab berdoa diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Pasal itu ketika berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa sallim. Akhirnya ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya, contoh itu diakhiri contohnya. Itu adab berdoa adalah diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Itu adab. Dalilnya ialah hadis berikut. Anil Hasan ibn Ali qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'i kalimati fil witri qala qul Allahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad pun boleh, atau wa sallallahu alaihi wasallam pun boleh, ya. Selawat ni macam-macam selawat. Pasal itu kita lazimkan baca selawat satu hari satu malam sekurang 1000 kali. Maka insya-Allah di Yaumil Mahsyar kita akan bertemu bau dengan Rasulullah.
pasal amalkanlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Ya, ataupun kalau selamat Jibril apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala. Oh, bukan. Jibril sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad, maafkan saya. Selamat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu macam itu pun boleh. Sallallahu ala Muhammad sebagaimana yang kita selepas solat lakukan kan. Nah, itu namanya selawat Jibril tu. Ya, Jibril berselawat pada Rasulullah sedemikian. Itu dinamakan selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau dilakukan sedap juga, ya tak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Tadi ala Muhammad alaihi wasallam. Itu dipanggil selawat Jibril. Okey. Salawat dan salam. Okay. Ini tadi hadis dah jelas. Maksudnya daripada Hasan bin Ali berkata radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku kalimah-kalimah ini yang diucapkan dalam solat witir. Baginda bersabda, katakanlah, Allahumma dini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad pun boleh. Tu pendek, ya. Jadi itulah, doa tadi. Berselawatlah kita. Jangan kita kedekut ketika apa? Diam daripada diam saja. Elok kita berselawat. Sebab apa? Sedangkan para malaikat pun selawat, Allah pun berselawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Waktu solat Jumaat khutbah, nah, bahawa Allah pun berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat pun selawat ke atas Nabi. Kenapa kita kedekut sangat nak berselawat? Allah Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli, macam-macam kita boleh. Ya, yang pendek nak yang pendek, yang panjang pun nak panjang pun boleh. Ya, macam selawat apa? Izati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur izati wa sirri fi sa'iri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya tak? Pun boleh. Nah, itu panjang. Okey? Jadi, setakat ini dulu dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Ya? Habis COVID nanti bolehlah panjang-panjang, ni tak? Waktu SOP bukan habis COVID. Waktu SOP kini patuh lah. Ya? Tak susah kena nak patuh. Ha? Daripada kita tutup langsung, tak dapat apa-apa langsung. Nah, macam kita sedikit-sedikit tapi kita dapat berjaya. InsyaAllah akan datang saya ulang daripada selawat dan salam dalam kunut tadi. Okay, jadi kini hari ini sampai hari ini 3 hari bulan. 3 bulan 2. Ada apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Ya. 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 Kenapa Arab? Pasal dia ikut apa, Rasulullah mengatakan setiap lepas witir itu adalah sunat baca kunut. Jadi daripada awal Ramadan dia dah witir. Ya tak?
dah witir. Jadi oleh itu ketika witir dia baca kunut. Yang kita tak ikut. Pasal itu yang saya katakan. Ada setengah kita ni macam-macam. Ada ikut Muhammadiyah. Ya tak? Muhammadiyah ni kalau dia kata kunut tak boleh. Tak perlu. Pasal katanya Rasulullah hanya sebahagian dia kunut. Tak berterusan. Ya tak? Dia kata Muhammadiyah. Pasal tu Muhammadiyah dia tak kunut. Dan begitu juga yang lainnya tak kunut. Macam apa? Hanafi, Maliki dia tak kunut kan? Waktu subuh. Cuma dia kunut ketika solat witir saja, itu pun dalam bulan Ramadan, diambil awal Ramadan. Nak ambil fadilat bulan Ramadan tadilah. Okey. Jadi sama ada kita nak ikut macam di Mekah. Jangan dulu saya tak berani nak mungkin ikutlah gitu. Ya dah. Nanti saya kata apa pula. Pasal tunggu kita. Kalau sekiranya Jabatan Agama kata nak buat, silakan. Itu tak mengapa. Ada. Pasal nak kata nak ikut-ikut apa senang. Jadi oleh itu bagi Imam Syafi'i, kunut itu diistilahkan sunat muakkad. Sunat muakkad ni ialah hampir kepada wajib. Pasal apa? Kalau sekini tertinggal kunut, ganti dengan sujud sahwi. Tertinggal sujud sahwi, sah tak? Sah lagi. Tapi ibaratkan kertas tu macam kain tu mesti ada yang pecah-pecah sikit lah. Tak bertampal. Contohnya. Jadi sujud sahwi ini untuk menggantikan tampalan tadi. Ya. Jadi oleh itu muslimin muslimat yang Allah, maka kunutlah insya-Allah. Dan kunut juga tiada semacam-macam ni. Macam kunut nazilah yang kita amalkan pun bagus. Itu sentiasa dalam doa. Ya. Ataupun kita saya selalu saya mulai kunut nazilah saya. Allahumma inna. Bukan Allahumma inna, lupa pula. Lupa je. Selalu kalau waktu solat ni tu baru boleh ada. Ya, jadi masa ni kita ini kadang tak apa. Saya di awali tu baru di hujungnya baru Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junni wal juzami wan nisa'i al asqam tadi. Ya, tapi awal tu saya kadang bawa yang lain. Bawalah lupa. Yang bermaksud ya Allah ya Tuhan, ampunkan aku oleh kerana aku menzalimi diriku sendiri. Itu maksudnya. Ya, lupa saya. Ya. Diawali dengan itu. Lepas tu, itu kalau saya. Tapi imam lain pula. Itu tak salah. Pasal kita memohon seolah-olah kita selenda. Oleh kerana kita telah menzalimi diri sendiri. Maka ampunkanlah segala dosa-dosaku. Dan perkenankan segala permohonanku. Situ. Ada? Okey. Boleh, Cik Jul? Okey. Ada apa persoalan, pertanyaan? Ya. Ya. Okey, cantik soalan tu. Nanti akan datang saya nak jelaskan, saya bawa kitabnya dan bawa hadisnya. Bahawa itu setengah kebanyakan yang selalu ini ustaz apa tu? Datuk siapa tu? Itu yang katakan itu diistilahkan tidak perlu baca, kita mengaminkan. Nah, sebab apa? Dianggap macam tu kata tidak. Sebenarnya itu kita boleh aminkan. Ada nanti jelas. Sebab itu doa. Yang dilarang angkat tangan hanya khatib ketika baca doa ketika khutbah. Kalau kita jadi khatib, baca doa, maknanya makruh hukumnya. Makruh. Tetapi jamaah
Sunatkan untuk mengaminkan. Yang dikatakan ditakut pasal kata Datuk apa tu menteri ibaratkan ya Samsuri dia mengatakan seolah kita berkata-kata, bukan itu yang dimasukkan berkata-kata, ya, oleh kerana itu doa bukan dikatakan kata. Nah itu saya ada kitabnya Fiqh Jumaat Imam Syafi'i, akan datang saya bawa. Pasal itu dalam kuliah dalam tazkirah Jumaat selalu saya bawa tu. Tazkirah Jumaat. Maka kita boleh kita aminkan, angkat tangan dan sebagainya. Ya. Sedangkan Rasulullah ketika orang sampai terus duduk, Rasulullah berdiri suruh bangun solat. Nah, suruh bangun solat. Adakah ini yang kita menghayati doa ini kita aminkan? Tak boleh. Tapi kebanyakan ustaz-ustaz tanya Haryanto, dia kata boleh aminkan. Tanyalah. Cuma tu Samsuri itu yang mengatakan apa? Saya banyak-banyak ada lupa. Tapi kebanyakan yang dibolehkan, diharuskan. Ya? Untuk menadah tangan kita aminkan tu. Nanti saya bawa saya ada kitab tu. Fiqh Jumaat Imam Syafi'i. Kat situ rukun khutbah ada berapa, mana yang dikatakan rukun, dan sampailah ke amin tu tadi. Ketika khatib baca doa, maka kita juga diangkat, sunat juga mengangkat tangan. Cuma khatib tidak dibenarkan mengangkat tangan, oleh kerana khatib mengangkat tangan hukumnya makruh. Okey. Boleh ya? Tak? Boleh? Okey. Ada apa lagi pertanyaan? Satu lagi? Tak ada? Okey. Tak ada? Tuan Imam pun kata dia tak ada, dah penutup lah tu. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar saja, terajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta maaf ya. Bukan saya menyalahkan Datuk Samsuri tadi. Saya tidak. Itu pendapat dia. Ya tak? Pendapat ni masing-masing lah. Ya, pasal itu di pendapat ulama-ulama lain pun ada juga. Kita tak boleh menyalahkan. Ya, Pak Imam katakan kita menyalahkan agama-agama lain pun kita tak boleh kan. Dilarang dari Islam. Kita menghormati dia. Silakan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf ya. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidi, hamdan zakiri, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadha jaman marhuma wa tafurqa min ba'di tafurqa ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.